Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey. So hari ini dah 2 hari bulan 11. Dah hari kedua bulan November. Dah nak dekat hujung tahun dah kita ni. So hari ini hari Selasa. So semoga sahabat-sahabat yang menonton di dalam rahmat ilahi lah. Okey. So semoga kita akan boleh menjadi orang yang lebih baik lah setiap hari. Okey, so hari ini Asia nak berkongsi berkenaan dengan tajuk kita memang fokus kepada pasal ilmu emas dan juga kewangan lah. So macam-macam mana pun kewangan ni perlu kita belajar lah, maknanya macam mana pun cara. Tapi kalau sekarang ni kan, kalau orang yang tak ambil untuk ilmu pengurusan bisnes ataupun pengurusan kewangan, memang dia tak akan belajar lah. So benda tu memang tak ada, jadi kita kena explore sendirilah, kena explore untuk dapatkan ilmu-ilmu tersebut. So Asia insya-Allah dah explore sedikit sebanyak, dan banyak lagi ilmu yang Asia tak tahu. Tapi apa yang Asia tahu, Asia nak kongsikan, sebab nanti tak nak di sana Asia ditanya apa ilmu yang kau ada yang kau share lah pada orang kan. Okey. So hari ni nak sharing berkenaan dengan simpan versus belanja. Tips untuk menghadapi dilema ini. Dilema ni kan, kita nak belanja tapi kita juga nak menyimpan. Sebab ramai orang yang memang tak boleh menyimpan. Kenapa Asia kata macam tu? So memang sangat sedih lah sebenarnya. Ada dapatan daripada kajian Bank Negara melaporkan bahawa 75% daripada rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun RM1,000. So masih ramai lagi orang yang tak ada simpanan, maknanya dia masih dilema antara belanja dengan menyimpan ni. Dan memang kalau sampai bila-bila pun sebenarnya, bila kita tak ada sedikit ilmu berkenaan dengan perlunya kita menyimpan, perlunya kita uruskan kewangan kita, memang belanja takkan pernah cukup lah dengan apa pendapatan yang kita ada. Kecuali lah memang kita ni anak orang bilion, memang boleh kan, maknanya memang ada lebihan setiap bulan. Okey, maknanya dia nak apa pun boleh dapat, lepas tu ada lagi lebihan. So kita rakyat marahan yang memang pendapatannya limited, kita kena adalah orang kata mindset untuk belajar mengurus kewangan kita. So salah satu benda yang paling penting adalah kena menyimpan. Sebab itu asas paling penting pada pengurusan kewangan. Kita nak uruskan kewangan kita, benda yang paling penting adalah nak sediakan benteng pertahanan untuk kewangan kita dengan menyimpan. Sebab dengan ada simpanan, barulah kita boleh mula menuju ke arah step yang lain lah. Step yang lain maknanya nak buat pelaburan ke, nak buat perniagaan ke. Tapi sepenting-pentingnya adalah yang pertama yang terpenting adalah kita simpan. Tapi simpan tu apa yang paling penting? Simpan tu adalah simpan dana kecemasan. Lepas tu baru dana-dana lain. So dana-dana lain tu mungkin kita bolehlah melalui tools-tools yang kita boleh belajar. Banyaklah contohnya, macam tu Asia memang ada sedikit ilmu yang Allah bagi dalam ilmu emas. So Asia share lah berkenaan dengan macam mana kita nak boleh adakan benteng pertahanan kepada kewangan kita, kewangan anda. So boleh tiru melalui emas lah. Melalui emas. So ramai orang yang dah berjaya melalui emas ni. Sebab emas ni bila kita menyimpan dengan emas, bila kita ada simpanan emas, dia memang ada satu orang kata faktor yang menyebabkan kita akan lebih senang kaya lah dengan emas. Salah satu faktornya adalah dia kalis emosi. Okey. Kalis emosi sangat proven, dan dah memang sangat ramai orang yang mengakui, dan saya sendiri pun mengakuinya lah. Bila kita dah tukarkan duit kita ke dalam bentuk emas, so memang kita dah tak ada emosi untuk berbelanja sebab duit kita dah tak ada. Tapi jangan risau, apa-apa hal berlaku pun kita ada duit di situ, sebab ianya boleh ditukarkan ke dalam bentuk duit dalam masa secepat setengah jam. Okey. So contoh. Tapi kita menyimpan emas tu bukan dalam bentuk yang macam ni lah. Yang saya beritahu tu. Kalau bentuk macam ni, dia boleh, cuma dia lambat sikit. Rantai macam ni, maknanya emas perhiasan dia sangat lambat lah untuk kita dapat balik return daripada pelaburan kita ataupun simpanan kita. Maknanya lambat.
dia lebih lambat dalam tiga macam contoh kata kalau kata yang mas pelaburan yang kalau saya cakap pasal penyimpanan, dia adalah merujuk kepada mas pelaburan. Mas pelaburan. Mas pelaburan ni contohnya macam ni lah. Dinar macam ni, ini 1 dinar. Yang kecil ni, subhanallah jatuh pula. So yang ini 10 gram. Yang ni 10 gram. Kita panggil, di public code kita panggil sebagai bunga emas lah. Bunga emas 10 gram. So ada banyak lagi lah varian dia. Macam contoh yang ada 20 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram dan 1 kilo lah. Okay. So kalau yang ini orang kata keluarga dinar ni, bulat ni adalah keluarga dinar. Keluarga dinar ni dia ada 4 varian lah. Setengah dinar, nanti sekejap lagi mungkin saya tak pasti sangat dia punya tarikh sebenar akan keluar suku dinar, tapi belum sekarang tak ada. Dia ada setengah dinar, satunya setengah dinar, ini 1 dinar. 1 dinar dia 4.25% lah, 1 dinar 4.25 gram. So yang ketiga 5 dinar, yang keempat yang keempat 10 dinar. So dia ada banyak varian lah. So ini yang paling kira macam antara yang paling kecil lah. Tapi yang paling kecil ni pun kalau tuan-puan boleh ada 2 simpanan ni, dah ada 3,000 lebih lah. 3,700 lebih. So ini je. So bila dalam ni, emosi kita stabil. Emosi kita stabil. So kenapa yang orang cakap kena menyimpan kan? Sebab dapatan memang mengesahkan bahawa lebih daripada 50%, contohnya yang baru grad yang dah kerja tak ada simpanan. Sebab itulah yang menyumbang kepada laporan Bank Negara tu. Maknanya dia secara overall lah yang ada satu berita dalam satu harian ni, dalam satu berita dalam surat khabar ni melaporkan lebih daripada 77% rakyat siswazah yang baru bekerja tiada simpanan. Sebab kita tak diterapkan daripada kecil, contohnya daripada awal berkenaan dengan ilmu kewangan, mengenai ilmu menguruskan kewangan peribadi. Sebab saya pernah jumpa orang yang dia orang kata lebih kurang macam kata accountant macam itulah, maknanya orang yang menguruskan kewangan syarikat. Tapi dia belajar di universiti adalah pengurusan kewangan syarikat, bukan pengurusan peribadi. So dia memang kita kena cari sendiri. Tapi banyak dia sekarang ni memang sangat senang lah untuk tuan-puan boleh belajar dengan banyak mana-mana sifu lah. So saya belajar secara formal dan tak formal lah. So secara tak formal dan juga formal, saya belajar melalui mentor emas dan juga mentor kewangan saya lah, Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i, melalui buku ni, buku wang emas. Ini lebih kepada ilmu emas lah. So macam mana saya nak boleh dapatkan emas yang boleh membantu menaikkan nilai simpanan saya, menaikkan nilai kekayaan saya. So buku Misi Bebas Hutang banyak menyentuh berkenaan dengan kewangan. So dan juga kalau tuan-puan belum dapat lagi kan, belum masanya untuk dapatkan buku, contoh kata masih belum ada simpanan yang cukup untuk nak beli buku ni, boleh saja dapatkan ilmu yang secara percuma pun ada dalam blog beliau lah. Blog beliau iaitu muhammadZulkifli.com. Boleh masuk je dalam blog beliau untuk menelaah ilmu-ilmu yang dia ada secara percuma saja. So ada nanti kan dah ni sikit, bolehlah dapatkan buku ni. Okey. So tips untuk menghadapi dilema ini. Tips untuk menghadapi simpan versus belanja. Sebab kita memang akan cakap sampai bila-bila pun tak cukup duit untuk belanja. Percayalah. Sebab apa? Pendapatan kita limited. Pendapatan kita limited, tapi kehendak kita unlimited. Unlimited. So, nak menghadapi dilema ini, satunya adalah kita akan ada mindset, aku nak menyimpan. So, ambil tindakan awal. Kalau contoh orang yang kerja, so boleh buat potongan gaji. Boleh buat potongan gaji. Kalau contoh tabung haji kan, boleh buat potongan gaji. Hantar orang yang untuk potong gaji tu, so hantarkan kepada akaun untuk potong gaji. Tak kisahlah. Kalau kata contoh kita memang sangat desperate, takkan RM20 tak boleh kan. So mula dulu RM20, nanti kan bila dah ada tambahan tu, boleh lagi tambah lagi. Tapi kalau sebab macam contoh kita linkkan kita punya akaun tabung haji tu dengan bank-bank online sekarang kan, so memang sangat bahayalah sebenarnya.
Sebab contoh kata 5 bulan kita dah ada 100. So mulalah kita mungkin akan rasa macam duit dah ada. Itu saya punya dilema dululah. Saya simpan, tapi dilemanya kadang-kadang ada masa rasa macam yang paling bestnya kan bila time nak raya lah kan, nak beli benda tu, nak beli benda ni, tapi kita kena kuatlah kental. Tapi memang bila saya mula kenal ilmu emas tahun 2014, saya tukarkan duit saya kepada dalam bentuk emas, macam ni contoh tadi kan yang saya cakap tu, dia tak ada emosi. Sebabnya contoh yang ini dah 1,000 kat sini, RM1,100, tapi saya tak ada emosi, duit tu ada dengan saya sebab saya tak nampak bentuk RM. Jadi saya tak ada emosi kat situ. So tipsnya, kalau orang yang memang menyimpan sikit terus hilang, menyimpan sikit terus hilang, maknanya awal bulan simpan, akhir bulan ambil. So memang sangat tipsnya untuk hadapi dilema yang duit simpan ni hilang, so tukarkan ke dalam bentuk emas. Contoh semalam saya baru ada bantu seorang sahabat saya, sebelum ni dia dah pernah menyimpan dalam bentuk macam ni lah, 1 dinar ni dia beli yang bayaran 10 kali. So semalam hari last bayaran 10 kali. Nanti insyaAllah nanti ada lagi lah promosi-promosi macam tu. Tapi kalau tak ada pun sekarang ada yang seperti biasa, hanyalah bayaran promosi yang masih terhad sekarang ada lagi setiap masa adalah bayaran 6 kali lah, 6 kali. So kalau kata 1 dinar 6 kali dalam 200 lebih lah, lebih sikit lah daripada yang 10 kali kan. Tapi maknanya kalau contoh tuan-puan mampu, sebenarnya memang boleh. Sebelum ni memang boleh. So boleh saja simpan RM250, RM260 ke dalam bentuk macam ni, 6 bulan dapat 1. Okey. So dia akan membantu tuan-puan menghadapi dilema duit simpanan tuan-puan hilang sekelip mata. Sebab kita rasa benda tu satu keperluan. Itu dah menyimpan kan. Tapi kalau contoh orang yang memang RM20 pun dia kata tak boleh simpan sebenarnya. So tuan-puan kena belajar satu lagi tips penting, iaitu tips mengenal pasti antara keperluan dan kehendak. Keperluan dan kehendak. Macam mana tu? Apa itu keperluan, apa itu kehendak kan? Dari segi apa ni? Orang kata keperluan tu, macam contoh, saya banyak belajar daripada buku ni lah. Daripada buku Tuan Mak Zulkifli Syafiq ini, Misi Bebas Hutang. So macam mana dia boleh bebas hutang, sedangkan pada yang pertama kalinya pertama kali dia menyimpan hanyalah RM20. Dia boleh menyimpan RM20 saja satu bulan sebab gaji dia kecil dan dia masa tu dah ada family lah, dah ada family, isteri tak kerja. Tapi dia boleh simpan RM20 saja. Okay, contoh. So Asiah yang pertama kali simpan masa yang belum kahwin pun dalam 200 macam tu lah simpan. Tapi memang macam tegar simpan saja. So memang tak pergilah masa tu, tak boleh nak link lagi masa tu. So tak boleh link dan memang tak ingat sangat lah. Buku pun tak pergi update. Sebabnya macam contoh Asiah dulu masa duduk di Kuantan dulu lah. Maksud dia duduk di Kuantan, kerja kat Kuantan tu sebab tak ada kereta apa semua. So memang tak pergi lah ke tabung haji semata-mata nak pergi update buku. Kalau sekarang kan sangat senang kan, dah link dengan Maybank, klik je tengok berapa baki aku ada. So lagi bahaya. Lepas tu yang best lagi tu, boleh terus je transfer kan. So sangat bahaya bagi orang yang tangan panas. Okay, so maknanya kita kena selamatkan duit kita kepada dalam bentuk yang orang kata tangible, nampak kan, yang bentuk nampak. Okay, so kita tak nak benda tu tak nampak. Macam contoh kata dari dalam bentuk RM ni, dia sangat bahaya lah sebab kita tak nampak benda tu. Contoh kita nampak, contoh dalam bentuk emas ni, so tuan-puan dah selamatkan duit dalam bentuk ini dan dia adalah kalis emosi. Kalis emosi lagi banyak lagi lah bendanya sebenarnya. Kalis inflasi, dia menyelamatkan mata wang wang kita daripada penurunan kadar mata wang. So yang tu lain-lain lah. Tapi yang paling penting adalah bagi orang yang tak boleh menyimpan ni, sebab apa? 8 daripada 10 orang, maknanya contoh kita jumpa 10 orang, 8 orang tak boleh menyimpan dalam bentuk wang. 2 orang aja yang boleh. So kalau dah jadi orang yang masuk dalam golongan 2 orang yang boleh menyimpan tu, sangat baguslah sebenarnya. Cumanya Robert Kiyosaki cakap,
So itu yang kita kena baca pengalaman orang lain daripada dalam buku-buku. Macam mana dia cakap, maknanya kita ni bila kita baca buku macam ni, maknanya kita boleh mempercepatkan kadar kegagalan kita lah, mempercepatkan kadar kejayaan. Maknanya kita dah ambil shortcut, kita tak akan tempuh jalan kegagalan yang penulis buku dah tempuh. Sebab dia dah tempuh dulu baru dia tulis buku. Jadi kita dah shortcut 10 tahun contohnya daripada belajar daripada kegagalan orang tu. Okey. So macam contoh bagi orang yang simpan dalam bentuk duit, sebenarnya dia adalah losers. Kalau ikut Robert Kiyosaki, dia adalah losers. Maknanya dia adalah orang yang rugi. Sebabnya bila simpan dalam bentuk wang, dia kalau banyak lah maknanya kan. Banyak, so dia adalah loser sebabnya simpanan biasa dia takkan boleh beat dengan inflasi. So tipsnya, simpan hanya duit tu untuk 3 bulan ataupun paling-paling banyak pun 6 bulan lah. Yang lebih tu dalam bentuk emas, ataupun kalau contoh tuan puan dah ada ilmu, dah pergi kelas-kelas hartanah apa semua, so bolehlah bentuk emas yang kita dah tukarkan tu, tukarkan ke dalam bentuk hartanah. Jadinya berdapat positif cash flow lah daripada kat situ. Tapi maknanya kena pergi dengan ilmu jugalah, dapatkan hartanah yang boleh memberikan kita positif cash flow, sebab emas tak ada pulangan. Kalau contoh kita jumpa dengan kawan-kawan, sekarang ni pun banyak jugalah dengar kan pasal yang orang kata yang kena scam dengan pelaburan emas. So kalau jumpa kawan-kawan, contoh biasanya kawan-kawan lah kalau jumpa, sebab biasa orang yang tak kenal ni dia tak berani nak pergi approach, nak cerita pasal yang lebih-lebih yang kalau kita tak kenal dia memang terus tak percaya, dia reject kita kan. Biasanya kita kenal dan dia datang jumpa kita, dia cerita, aku dah masuk satu pelaburan emas ni, dia bagi 3 hari boleh bagi 10% contohnya. So kalau macam kita jumpa macam tu dan kita rasa macam contoh kita dengar yang Bank Rakyat pun dapat contoh 12%, 13% kan. So ini boleh dapat dalam masa 3 hari boleh dapat 10%. Jangan percaya. Sila angkat kaki, lari jauh-jauh. Minta maaf lah. Cakaplah kalau contoh kan, kata contoh saudara kita ke kawan baik ke kan, maaf lah, duit aku dah tak ada, duit aku contoh dah tak ada. Tapi maknanya janganlah kita memang tak cakap tak ada kan. Kalau benda tu ada, kalau maknanya memang dah tak ada, kita simpan dalam bentuk emas. Tu tak ada duit. Benda tu dah jadi emas contoh. Kalau kita ada lagi pun, aku ada lagi tapi aku dah ada plan lah nak guna. Macam tu. So kita taklah menipu kan. So kan Nabi kata kita jangan menipu. So maknanya kita buatlah helah supaya nak beritahu kita tak minat lah benda tu kan. Sebab maknanya ini ada ilmu lah. So saya bagi tahu tips lah ni. Sebab Tuan Azizi Ali cakap dalam buku ni, ni buku kewangan buku kewangan. Tuan Azizi Ali cakap dalam buku kewangan dia, jutawan dari planet Jupiter. Dia cakap apa? Dia cakap kalau pelaburan boleh beri pulangan lebih daripada 10%, itu pun sangat bagus. Tapi kalau nak dapat lebih daripada itu, kalau perniagaan 200% pun sangat senang. So kalau kita nak dapat banyak pulangan, berniagalah. So berniaga. Tapi kena cari ilmu lah kan. Kalau tak nak cari ilmu, sebabnya berapa puluh peratus, lebih daripada 50% syarikat ataupun bisnes akan gulung lepas 3 tahun. Itu memang faktanya lah, boleh baca lah kan daripada mana-mana guru pasal bisnes lah. So maknanya benda tu dah masa 3 tahun, kalau lepas lebih daripada 3 tahun dia bertahan, so dia dah okey lah dengan bisnes tersebut. So maknanya, tapi dengan bisnes tuan puan boleh dapat lebih daripada 200% lah sebarang pelaburan kan. Kalau contoh jual nasi lemak kan, kalau yang sekarang kan tak ada dah RM1 kan, sekarang kata RM2 lah, RM1.50 paling busuk tu pun sambal bawang kan, tak jumpa lah ikan bilisnya. Okay, mungkin adalah dalam satu wali dia buat tu, dia letaklah sejemput ikan bilis, blend kan, so tak nampak ikan bilis, rasalah sikit-sikit macam tu. So mungkin RM1.50 tu dia punya modal mungkin baru 7 sen macam tu. So maknanya dia boleh dapat lebih daripada orang kata half lah. Tak pun, kalau tak half pun 45%, 40%. So maknanya tak surprise lah sebenarnya. Bila orang berniaga, dia lagi banyak lah keuntungannya, lagi banyak orang kata cash flow-nya lagi bagus. Okay. Okay. So saya pernah pernah jumpa dengan orang yang hanya berniaga nasi lemak tepi jalan, boleh saving banyak 1 bulan.
setiap bulan. Okey, so jangan surprise lah. Kita jangan pandang rendah lah pada orang-orang yang berniaga ni kan. Kadang-kadang kan kita rasa macam, ya aku kerja bagus lah, duduk dalam aircon contoh kan. Sebelum tengok orang, kita rasa macam, kenapa dia macam ni? Kita tak tahu. Mungkinlah ada orang yang betul-betul survive. Dia berniaga tu memang dapat kais pagi makan pagi kan, kais pagi makan petang macam tu kan. So mungkin ada orang yang sangat bagus. Sebabnya kan kalau contohnya franchise tu kan, bukan franchise, maknanya yang ada banyak branch kan. Banyak branch dia buka, contoh goreng pisang kan, ada yang buat goreng pisang ada banyak branch. So satu hari dia punya income berapa. Sebab memang sangat berniaga, memang itulah yang dalam kan, kalau kata ada yang kita pernah dengar kan, 9/10 daripada income adalah daripada perniagaan lah. Orang berniaga maknanya kira sepatutnya lagi banyak lah dia punya ni. Cumanya kena betul lah. Orang berniaga ni memang banyak income, tapi dari segi pengurusan wang untuk bisnes pula kan. So ramai orang yang tak ada ilmu bisnes, dia merompak lah duit bisnes dia sendiri. Okay. So tipsnya adalah kita kena menyimpan dan kekalkan simpanan kita ke dalam bentuk yang tangible. Macam contoh kata emas macam ni. Sebab kalau kata contoh hartanah kan, dia banyak lagi step lah. Hartanah tak boleh beli dah dalam 1,000 kan. So maknanya kalau contoh tuan puan kata, saya tak boleh lah nak simpan banyak duit, tak apalah, paling sikit ni 100 lebih lah, RM111 macam contoh hari ni. Tapi kalau contoh memang saya boleh simpan 100 saja, tak boleh lah 110, 100 saja, tak ada masalah. Sebabnya paling rendah boleh simpan, Bapak Ego dah mudahkan lah, paling rendah boleh simpan RM100 satu bulan. Bukan satu bulan lah, dia macam dia tak ada komitmen. Cumanya bila kita nak simpan 100 saja minima kena ada, baru boleh simpan. Macam contoh kata, saya memang boleh simpan RM50 saja. Sebab saya ada advice lah kepada seorang penyimpan saya sebelum ni, mungkin dia ada lebihan sedikit yang dia dah simpan lama, dia masuk RM200 sebagai permulaan akaun emas dia. Tapi bila dia dah ni, dia kata, sekarang saya tak boleh menyimpan, saya boleh simpan RM50 je satu bulan. Tak ada masalah puan, RM50 satu bulan, puan simpankan 2 bulan, so nanti masuklah 100. Sebab dia tak ada pun macam kata setiap bulan kena simpan 100, tak. Dia tak ada komitmen. Macam contoh tuan puan ambil yang macam ni terus, bayar 10 bulan, ada komitmen lah, RM110 satu bulan. Yang saya cakap tadi, saya baru bantu seorang tu, penyimpan emas saya, ambil 1 dinar macam ni, 4.25 gram ni, 4.25 gram. Susut nilai dia hanya 9% saja. So sangat baguslah berbanding kalau kita simpan dalam bentuk rantai macam ni. Sebabnya susut nilai dia sangat tinggi. Mungkin boleh pergi sampai 40%. So yang ini hanya di public gold emas public gold. Kalau emas lain saya tak tahulah. Okey, so emas public gold contoh 4.25 gram ni hanya susut nilai dia 9%. So kalau 1,000 maknanya RM90. So kalau contoh RM90 campur dengan RM10 dia punya, orang kata bahasa betulnya adalah gold premium. Tapi kalau bahasa mudahnya kos upah lah. Kos upah dia RM10. So jadi kita ada kat situ kos 100 lah, kita kena tolak kat situ. So kalau contoh dia dah naik 20%, 30%, so maknanya tuan puan dah boleh untung lah, tolak 10% yang tadi. Macam tu. Okey. So tips dia adalah kena menyimpan, kena tempatkan di tempat yang kita rasa yang kita tahu susah untuk kita belanja. Jadinya kita lagi terkawal lah emosi. Tadi satu lagi yang saya sebut tadi, pasal kita nak kena kenal pasti antara keperluan dan kehendak. Keperluan kehendak kena belajar. So saya banyak belajar pada buku tadi, misi bebas hutang. So maknanya kita kena tahu antara mana yang keperluan, mana kehendak. Contoh. Kalau yang kata, saya ni belanja pun tak cukup, contoh kan. So mungkin tuan puan kena squeeze tengok. Setiap bulan kena tengok bajet. Buat bajet apa yang tuan puan beli. Kalau yang first kali senang, maknanya bulan pertama sebelum buat bajet tu, kumpul semua perbelanjaan kita. Contoh kata ada bil, masuk kumpul semua bil. So macam contoh bil. Lepas tu contoh kata resit-resit yang kita beli. Contoh pasar raya ke, beli kat Maidin ke, beli kat pasar kedai. Kalau contoh kedai yang tak ada resit, kita tulis. Kita kena tulis. So tengok kat situ, mana sebenarnya perbelanjaan kita yang lebih. Macam contoh kata kita banyak beli yang sebenarnya kita tak perlu. Contoh kita tengok kata contohlah kita beli jajanan anak-anak. Contoh jajanan anak-anak mungkin
boleh, tapi janganlah beli yang, kalau kita memang tak mampu, janganlah beli yang harganya mahal-mahal, contoh macam tu kan. So belilah yang murah, dia banyak pilihan kan, banyak choice. So kita kena tentukan sendirilah. Mungkin contoh kita selalu beli baju yang branded untuk anak kita, so tak ada masalah pun, tukar je lah baju biasa. Saya tak ada nak beli baju branded. Contoh anak saya, walaupun anak saya seorang, tapi memang ada orang cakap kat saya lah, kau anak seorang tapi kau tak mewah kat anak kau pun. Tak, sebab saya bersedia, saya nak gunakan simpanan saya untuk nanti saya nak support dia, kehidupan dia, mana contoh kata untuk dia belajar atau untuk dia kat luar negara. So itu lagi penting daripada kita nak mewahkan sekarang. Tak ada masalah pun, dia nak makan apa boleh makan kan. So kalau contoh kata nak makan fast food ke, boleh saja, contoh sekali sebulan ke, macam tu kan. So tak ada masalah pun, boleh je nak rasa, tapi tak adalah kita nak apa orang kata nak mewahkan. So tak ada mewahkan. So atas kita itu adalah pilihan lah. Itu adalah pilihan. Maknanya dari segi kehendak dengan keperluan ni, kita kena tengok betul-betul. Contoh tadi yang saya kata dah ada resit tu, tuan puan tengok balik, nilai balik mana sebenarnya yang tuan banyak lebih. Contohnya, kalau contoh kata setiap kali pergi pasar raya je mesti habis RM200. So apa yang kat situ 200 tu beli apa? So kena listkan tengok. Memang sangat apa orang kata tedious lah masa awal-awal ni kan, macam remeh lah nak kena buat, tapi itu salah satu step untuk tuan puan mulakan habit yang baru lah untuk menukar apa orang kata habit berbelanja. Sebab saya baru dengar perkongsian daripada seorang mentor kewangan semalam, dia cerita berkenaan dengan dia pernah, lama dah lah cerita ni lama, tapi maknanya ada orang macam ni dan dia dah berjaya. Dia pergi, maknanya mentor ni jumpa dengan seorang kawan dia. Kawan dia ni seorang kerani. Maknanya orang kata, kita dari segi pendapatannya tak besar lah kan. Bukan kata jurutera contohnya kan. So seorang kerani. Dia kata dia pergi makan dengan kawan dia ni. So kawan dia ni tapi sebenarnya saya jumpa lah orang memang macam, bila jumpa orang macam ni sebenarnya dia mengajar kita erti, kau kena bijak berbelanja lah. Bijak berbelanja. Janganlah macam, tapi kena ikat perut tu, mungkin contoh kata 10 tahun lepas pada tu kita dah boleh rasa apa yang kita nak boleh rasa lah. Okay. So contoh kata, dia kata ni, dia pergi makan dengan kawan dia ni. Kawan dia ni tanya dia tapi macam kelakar jugalah kan. Tanya dia, cik nak makan apa? Nak makan nasi lauk apa? Nasi lah kan, tengah hari. Nasi lauk apa? So dia kata dia nak, saya tak ingat dia kata nak makan ayam ke ikan ke macam tu lah, tapi bukan daging. Okay. So kawan dia kata, boleh tak kita makan daging? Macam yang pakar kewangan, mentor kewangan tu cakap macam macam tanya aku, lepas tu kau jawab, tak apalah, tak boleh lah, dia kata macam tu. Lepas tu cik nak makan sayur apa? So dia katalah sayur something. Lepas tu yang kawan dia tu cakap, sebab dia kan mentor ni jumpa kawan dia kan, so kawan nak belanja lah, maknanya dia pergi tempat kawan dia. So boleh tak kita makan sayur kangkung? Yelah, boleh lah. Tapi macam kelakar jugalah kan, kau tanya orang, lepas tu kau sendiri yang decide kan. Sebab tak ada masalah. Tapi ceritanya dia cakap dekat kawan dia, dia cakap kat mentor ni, nanti masa beratur, masa ambil makanan, cik ambil kangkung, saya ambil lauk daging. Okay. So maknanya seorang ambil satu je. Lepas tu masa bayar tu, maknanya beratur kira harga okey lah. Tapi maknanya nanti kedai tu dia mengira atas portion lauk, bukan portion lauk, dia akan mengira jenis berapa jenis lauk ataupun sayur dia ambil. Dia tak kira portion. So macam contoh banyak ke kami sikit pun sama harga, macam tu lah. Okay. So bila dia dah duduk dah ambil makanan, bagilah orang ni bagikan daging dia, yang ini ambil sayur orang tu. Macam tu. So maknanya dua-dua dapat makan 2 lauk, tapi harga dia jimat. Macam tu. Tapi memang sekarang yang dia kata yang kerani tu sangat kaya. Dia ada di ASP berapa ratus ribu. So dia ada simpanan dekat banyak-banyak lah, maknanya saya tak ingat dia punya figure, macam contoh tabung haji ke, dia ada rumah ke, saya tak ingat. Tapi maknanya sebab dia ada matlamat, dia nak ada apa. Matlamat, dia nak ada apa dalam masa jangka panjang, dia nak ada apa. Jadi dia kena berjimat. Dia kena berjimat. Sampai bila dia kahwin pun, mentor ni cakap, bila dia kahwin pun, dia pesan kat isteri dia, boleh kalau nak pergi pasar raya, nak beli barang, maknanya listkan apa barang nak beli. Lebih kurang macam tu lah, listkan ke maknanya apa benda yang nak beli dah fix. Tapi jangan singgah makan, bawa air. Dah makan kat rumah awal-awal.
So sangat dia menjaga kewangan dia. Tapi sekarang bila dia dah ada income daripada passive income, contoh kata daripada ASB dia berapa setahun contohnya. Berapa setahun dia dapat contoh kata dia dapat bonus kan, dia dapat dividen. So daripada duit tu yang dia gunakan. So banyak, maknanya pendapatan dia kat situ. Sebab tu dia ikat perut masa awal-awal. So maknanya kita kena kenal pasti, yang paling penting kalau kata contoh tak nak ikat perut macam tu pun, kenal pasti dulu apa yang paling penting, apa yang paling kritikal lah untuk kita belanja. So yang contoh kehendak tu kita tepikan dulu, mungkin kata contoh 3 bulan nanti baru dapat. So kena pastilah. Okay. So bagi saya buku ni memang sangatlah membantu saya. Misi bebas hutang ni macam mana saya nak buat untuk nak memastikan kewangan saya berada dalam orang kata keadaan yang lebih baik lah. So tips untuk menghadapi dilema tadi. So kena juga mulakan berapa pun yang kita ada, mulakan dulu simpan. Dan kalau tuan-tuan memang proven tak boleh simpan dalam bentuk wang, contoh tadi kan 8 orang tu kan, yang dalam 8 orang daripada 10 tu, maknanya kena tukarkan ke dalam bentuk yang boleh nampak, yang fizikal boleh dipegang. Contoh kalau wang boleh pegang tak jadi juga, dia maknanya dari segi tangible. Emas ataupun hartanah, tapi nak hartanah ni payah sikit kan. So senangnya emas lah, macam contoh dengan emas public ego sekarang boleh simpan mulai serendah RM100. So dah ramai orang percaya, dah ramai orang yang boleh menyimpan bila dengan emas sebab dia kalis emosi. Itu yang kedua. Lepas yang ketiga, kalau rasa macam tak boleh simpan juga, kena tengok balik lah kita punya belanja, bajet kita bulanan, apa yang kita beli. Sebab bukan mungkin lah, biasanya kita banyak benda yang kita beli yang sebenarnya tak perlu lah. Mungkin kata contoh kita terlalu banyak makan di luar kan, macam kata diri saya sendiri juga kadang-kadang kan, macam terasa makan kat luar, tapi kena bajet lah, bajet. So mungkin sekali sebulan boleh lah reward diri kan, makan kat luar yang mahal sikit macam tu. So tapi kita kena kontrol lah kita punya bajet kita bulanan. Macam contoh saya memang ada sampul-sampul. Macam contoh, ni salah satu sampul saya lah untuk nak buat sebarang transaksi saya untuk bulan ni. Ini bajet untuk apa? So saya stickkan lah. Contoh kata dalam beg ni, dalam ni sahaja saya punya bajet untuk makan. So kalau kata contoh nak awal bulan, kau bolehlah dulu macam contoh kata ayam ke contoh dah beli 5 ekor sebulan contoh kan, awal kan masa gaji kan, senang. Sebab saya jenis orang yang beli banyak lah, kecuali ikan sebab ikan tak boleh tahan lama kan. Kalau ayam saya beli banyak terus simpan dalam deep freezer, jadi senang. So maknanya contoh kata akhir bulan saya, contohlah kan gaji husband saya 20 hari bulan kan, 25. So masa contoh kata 15 tu ada 10 hari lagi. So duit dalam beg ni dah menyusut, contohnya dah tinggal 100 je. So macam nyawa ikan lah kan, dah 100 kan banyak ke, ada benda-benda kan nak beli kan. So silalah sedar diri, duduklah kat rumah je lah, makan je lah benda kat rumah saja. Contoh kalau nak 100 tu, yang macam contoh kalau tak ada ikan tu, tak payahlah beli ikan lagi, tunggulah gaji beli ikan, contoh kan, tunggulah gaji beli ikan. Sayur okey lah kan, belilah sayur RM2 ke RM3. So boleh makan kan, so boleh makan kat rumah. Okay. So tips untuk kita boleh pastikan kita punya pendapatan kita tu boleh juga kita simpan. Bukan boleh juga kita simpan sebenarnya. Kalau tips orang kaya sebenarnya, kita kena simpan dulu baru belanja. Maknanya contoh kata 2,500 gaji. So kalau contoh kita nak simpan 300, so kita hanya boleh belanja 2,200. 300 tu kita simpan dulu. So nak memastikan yang 300 tu kekal, tak ada kita ambil ujung bulan, dalam bentuk macam ni lah. So kita lagi kuat lah, lagi kental lah, macam yang saya cakap tadi tu, 15 hari bulan kau dah tak ada duit tu, kau makan je lah benda kat rumah. So kalau yang nak pergi kerja tu, silalah bungkuskan, isterinya bungkuskan. Kalau orang tu dua-dua kerja, silalah bangun awal pagi untuk masak dulu, untuk bungkuskan untuk 2 orang tu. Itu yang saya buat lah. Saya buat untuk kira macam orang kata kita sebab ada matlamat. Sebab kita ada matlamat. Kita nak buat apa dengan bajet-bajet kita nak buat apa dengan kewangan kita, maknanya matlamat apa yang kita nak capai. Contohnya contoh saya nak ada berapa rumah sewa contoh kan. So saya nak ada contoh ada 2 kilo 3 kilo emas. So bila kita clear matlamat kita, so memang kita akan kental lagi lah. Kita akan lagi tegas kepada kewangan kita. Macam tegas lah kan bunyi tadi kan. Macam perit lah bunyi kan. Tapi tak apalah. So, kita je yang rasa. Tak adalah macam
Walaupun hujung bulan, sebab saya dah beli awal bulan, maknanya daripada awal saya dah bersedia lauk-lauk yang orang kata dari segi lauk-lauk yang perlu. Contoh kan dari segi lauk-lauk contohnya. Jadinya tak adalah hujung bulan tu saya kena beli telur satu papan untuk 10 hari yang nak gaji saya makan telur. Tak. Maknanya sebab daripada awal saya dah tentukan benda yang saya boleh makan nanti untuk sampai hujung bulan. Contoh kita dah beli ayam kan. So adalah ayam. So saya dah beli contoh kata nak makan sardin, dah beli dah sardin untuk bulan tu contoh kan. Sardin kan sekarang kan bukan marhain punya kan. Satu keting kecil dah RM3 kan. So dah beli sardin untuk kata contoh bulan tu nak makan lah contoh kata 5 tin sardin kecil kan. Sebab saya duduk 2 orang aja, anak saya dekat asrama, so ada satu tin sardin kecil, so dah beli dah 5 botol, so sampai hujung bulan cukup lah. So tak adalah kita kata dari segi nak bajet pun tak boleh makan. Boleh makan sebabnya daripada awal kita dah bajetkan apa yang kita nak makan sampai hujung bulan. Kalau contoh kita tak boleh keluar makan kat luar pun, kat rumah kita tak adalah macam terikat sampai nak kena hari-hari nasi goreng telur kan. Contoh macam tu. Okay, so semoga ada sedikitlah perkongsian daripada saya ni, ada benefit sebab saya hanya berkongsi apa yang saya buat kan. So insyaAllah nanti adalah kalau contohnya tuan puan boleh ikut sedikit sebanyak. Contoh kan kalau kata nak kental jugalah untuk nak boleh dapatkan, kita ada simpanan. Sebabnya 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun RM1,000. So berusahalah, orang kata tekadlah untuk keluarkan diri kita daripada 75% tersebut. Terus semalam saya ada baca yang 75% daripada penyimpan KWSP yang tak ada simpanan, yang simpanannya di KWSP bawah daripada RM10,000. Lebih pada 70% tu adalah orang Melayu. So RM10,000 bila bersara, kalau sekarang ni, kalau contoh maknanya tuan puan boleh belanja RM2,000 satu bulan, perlukan belanja RM2,000 satu bulan untuk hidup. So maknanya contoh kata ada RM10,000 je. Kalau contohlah kata yang dia kata bawah RM10,000, kita tak pastilah berapa. Kalau contoh ada RM10,000 pun 5 bulan je boleh belanja, boleh hidup dengan dapat duit KWSP tu. Satu lagi saya semalam sajalah nak share lagi kan. Tips jugalah simpan versus belanja ni, maknanya dari segi belanja. Contoh kalau kita adalah satu-satu kad kredit ke apa ke, maknanya kita kena pantau lah benda tu supaya dapat dibayar semualah. Janganlah kita rasa macam mungkin masa kita sekarang yang orang kata muda-muda ni belanja lepas tu tak dibayar, lepas tu macam kita ignore, kita tak bayar. So sebab ada kes seorang yang nak pencen dah ni, so patutnya dia, yang ni kerja GLC, dia akan dapat gratuity lah. Gratuity contoh kata RM100,000. Tapi orang yang bercerita ni, mentor yang bercerita ni, dia kata dia jumpa dengan orang tu, orang yang nak pencen ni, muka dia tak ceria macam orang lain yang nak pencen. Orang nak pencen kan ada dapat gratuity macam ceria lah kan, dapat contoh dapat RM100,000 kan. Lepas tu macam dia macam kenapa orang ni macam ni, dia punya seminar dia tak menarik ke? So dia tanya orang lain dia kata sebab orang ni di dalam kemurungan, sebab dia ada, maknanya dia akan dapat lah gratuity, tapi dia baru dapat orang kata surat daripada tuntutan daripada bank. Masa dulu dia pernah ambil satu kad kredit ni, baki dia sikit saja, tapi kan along the way kad kredit kan dia punya interest kan tinggi, sebahagian besar wang gratuity nanti akan kena bayar kad kredit tu. So beware lah dari segi kalau ada hutang-hutang tertunggak tu, sangatlah kita kena bayar. Tak pun kan, kalau contoh je lah, kita tak dituntut di sini pun kan, hutang memang tak kena bayar kan, sampai kan saya tak ingatlah apa ayat Quran ke apa ke hadis ke, katakan kita punya roh kan tergantung selagi ada hutang kan, selagi ada hutang yang belum dibayar. Okay, so kita dah selamat lah, alhamdulillah, banyak selamat sekarang. Macam contoh kata kan kita ambil loan rumah, kita ambil saya tak pasti loan peribadi, especially loan rumah lah kan, figure yang besar, ada takaful kan. So bila kita meninggal, takaful sepatutnya boleh cover lah semua hutang tu. Semua tak adalah roh kita tergantung disebabkan oleh loan rumah kan. Rumah ni kan satu keperluan. Okay, so semoga ada manfaat daripada perkongsian saya berkenaan dengan simpan versus belanja. Dua-duanya perlulah, kita kena belanja tapi kita juga kena menyimpan untuk menghadapi hari hadapan. Sebab
duit kita yang ada hari ni bukan hanyalah untuk kita belanjakan hari ni, sebab dia ada juga portion untuk kita nak guna nanti, yang kita kena matlamatkan apa yang kita perlu untuk guna duit masa hadapan. Okay, so semoga ada kata benefit. Kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.